Malam larut di Kuala Lumpur. Lorong-lorong lama sunyi sepi diselubungi kabus nipis. Inspektur Ahmad baru sahaja tamat shift di Balai Polis Dangwangi. Dengan letih dia melangkah ke arah motosikal lamanya. Dingin bayu malam bulan Desember membuatkannya menggigil sedikit. Bunyi enjin kenderaan bergema dari jauh di jalan Tuanku Abdul Rahman memecah kesunyian malam. Ketika dia hendak membuka kunci motosikalnya, tiba-tiba satu suara lemah kedengaran dari lorong kecil di belakang sebuah gerai sup di tepi jalan. Pada mulanya, Ahmad fikir ia hanyalah bunyi kucing liar mencari makanan, tetapi apabila dia mendengar dengan lebih teliti, jantungnya berdegup kencang. Ia adalah tangisan seorang bayi yang baru lahir. Tanpa teragak-agak, Ahmad mengeluarkan lampu suluh dari poket seluarnya dan menyuluh ke sudut gelap lorong itu. Tangisan itu semakin jelas, pilu dan lemah. Dia berhati-hati melangkah lebih dalam ke lorong sempit itu, di mana tong-tong sampah berbaris di sepanjang dinding lama yang berkulat. Bau hapak menusuk hidung, tetapi semua itu tidak penting. Di bawah cahaya lampu suluh, Ahmad melihat sebuah kotak cardboard lama yang ditutup dengan sehelai selimut nipis yang sudah koyak. Jantungnya berdebar kencang. Dengan cermat, dia perlahan-lahan mengangkat selimut itu. Pemandangan di hadapannya membuatkan Ahmad tergamam. Seorang bayi yang baru lahir, kecil dan kemerahan, ditinggalkan di tengah-tengah timbunan sampah. Bayi itu menangis lemah, tubuh kecilnya menggigil kesejukan. Di sekelilingnya hanya ada cebisan kertas basah dan sisa makanan. Dalam 15 tahun berkhidmat sebagai polis, Ahmad telah menyaksikan pelbagai nasib malang, tetapi tidak pernah dia merasa hatinya sesakit ini. Laungan azan dari surau berdekatan bergema di malam sepi, seolah-olah doa untuk nasib rapuh anak yang tidak berdosa itu. Tanpa ragu-ragu, Ahmad menunduk dan mendukung bayi itu. Kehangatan dari tubuh kecil itu meresap melalui lapisan uniform polisnya, memberikannya satu perasaan aneh, satu hubungan yang tidak dapat dilihat. Mata bayi yang bengkak kerana menangis perlahan-lahan terbuka, memandangnya dengan pandangan yang suci murni. Merasakan kehangatan dakapannya, bayi itu berangsur-angsur berhenti menangis. Di bawah cahaya lampu jalan yang kekuningan di lorong Haji Taib, Ahmad memeriksa keadaan bayi itu dengan pantas. Ia seorang bayi perempuan, mungkin baru berusia beberapa hari. Kulitnya kemerahan, tangan kecilnya menggenggam erat. Nasib baik, tiada sebarang kecederaan padanya, selain daripada ketakutan dan keletihan. "Kau selamat sekarang," bisik Ahmad, memeluk bayi itu lebih erat. Dia menanggalkan jaket seragam polisinya dan membalut bayi itu dengan cermat untuk memanaskannya. Dalam fikirannya ketika itu hanya ada satu perkara, hospital. Itulah satu-satunya tempat yang boleh membantu bayi itu sekarang. Ahmad menaiki motosikalnya, memulas pendikit dan memecut melalui jalan-jalan Kuala Lumpur menuju ke hospital terdekat. Sepanjang perjalanan, jantungnya berdegup tidak sekata. Dia dapat merasakan nafas kecil bayi itu di dadanya. Pelbagai soalan berlegar di kepalanya. Siapakah yang tergamak meninggalkan makhluk sekecil ini? Mengapa mereka tidak mencari tempat yang lebih selamat, seperti masjid atau pusat perlindungan? Apabila lampu isyarat merah memaksanya berhenti di persimpangan Jalan Sultan Ismail, Ahmad memandang ke bawah pada bayi yang sedang tidur nyenyak di dalam dakapannya. Satu perasaan aneh melonjak di hatinya, satu ikatan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah takdir telah mengaturkan agar dia menemui anak ini pada malam ini di tempat ini. Proses pengambilan anak angkat bukanlah mudah. Ahmad terpaksa melalui pelbagai prosedur yang ketat, daripada penilaian keuangan dan psikologi hinggalah kepada keadaan hidup. Tetapi dalam hatinya hanya ada satu kepastian, dia tidak akan berputus asa. Sementara menunggu kelulusan, Ahmad dibenarkan menjaga bayi itu buat sementara waktu. Dia menamakannya Nur Aina sebagai mengenang neneknya yang telah meninggal dunia, wanita paling kuat yang pernah dia kenali. Hari-hari pertama sebagai bapak tunggal bukanlah mudah.
Ahmad kekok dengan urusan membancuh susu, menukar lampin, dan menidurkan anak. Dia sering terkeliru antara jenis-jenis botol susu, malah pernah tertumpah bubur ke atas bajunya ketika coba menyuap Aina. Tetapi dengan bantuan rakan-rakan sekerja wanita di balai polis dan beberapa jiran yang baik hati, dia perlahan-lahan belajar cara menjaga seorang bayi. Aina seolah-olah dapat merasakan kasih sayang Ahmad. Setiap kali dia masuk ke dalam bilik, mata bulat anak itu bersinar, kedua-dua tangan kecilnya terhulur minta didukung. Gelak tawa Aina menjadi bunyi kegemaran Ahmad, menghapuskan segala kepenatan selepas shift yang panjang. Hidupnya berubah sepenuhnya. Dahulu, kerja adalah segala-galanya. Tetapi kini, setiap detik berpusat di sekeliling Aina, daripada memilih susu yang sesuai, hinggalah menghias bilik tidurnya. Suatu petang, ketika sedang menidurkan Aina di dalam buaian kecil di balkoni, Ahmad tersedar bahwa dia telah menemui makna baru dalam hidupnya. Sebelum bertemu Aina, hidupnya seperti sebuah lukisan kelabu, diselubungi oleh luka hati yang belum sembuh. Dia pernah mencintai seorang gadis bernama Farah. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, di mana petikan gitar jalanan berpadu dengan rasa pahit manis kopi O pekat. Ahmad fikir dia telah menemui teman hidupnya. Sehinggalah pada suatu hari hujan lebat, dia mendapati Farah dalam pelukan lelaki lain. Pedihnya dikhianati membuatkan dia menutup hatinya, meninggalkan segalanya untuk berpindah dari kampung halamannya ke Kuala Lumpur. Tetapi, walau sekeras mana dia mencuba, hatinya tetap kosong. Dia hidup seperti bayang-bayang, senyap melalui jalan-jalan yang sesak, melihat pasangan bercinta berpegangan tangan di Taman KLCC dengan hati yang pedih. Sehinggalah Aina muncul. Setiap senyuman, setiap pandangan polos anak itu perlahan-lahan mencairkan ais di hatinya. Dia sadar bahawa cinta tanpa syarat masih wujud, bukan dari hubungan romantis, tetapi dari seorang anak yang tiada pertalian darah, tetapi menjadi segala-galanya baginya. Pada hari prosedur pengambilan anak angkat selesai, Ahmad tidak dapat menahan air matanya. Dia memeluk Aina erat, berjanji pada anak itu dan pada dirinya sendiri bahawa dia akan mencurahkan segala kasih sayangnya untuk gadis kecil ini. Kuala Lumpur pada hari itu cerah dan damai. Ahmad melangkah keluar dari mahkamah dengan Aina dalam dakapannya. Tahu bahawa mulai hari itu, mereka benar-benar bapa dan anak. Selepas secara rasmi mengambil Aina sebagai anak angkat, kehidupan Ahmad memasuki lembaran baru. Kesibukan dan kepenatan sebelum ini seakan-akan tiada apa-apa berbanding tanggungjawab membesarkan seorang anak. Tetapi baginya, itu bukan beban, sebaliknya satu keajaiban yang dihadiahkan oleh takdir. Setiap pagi, berbanding bangun tergesa-gesa untuk ke tempat kerja, Ahmad memulakan harinya dengan menyediakan makanan untuk Aina, memilihkan pakaian yang bersih untuknya, dan memeriksa beg sekolah sebelum menghantarnya ke tadika. Perkara-perkara yang kelihatan mudah ini memberikannya kegembiraan yang tidak pernah dirasai. Pada waktu petang, selepas selesai kerja di balai polis, Ahmad akan bergegas pulang, duduk di sebelah anaknya, membantunya membuat kerja rumah, dan menceritakan kisah-kisah tentang kehidupan, tentang perkara-perkara baik di dunia ini. Perlahan-lahan, Aina membesar dalam kasih sayang Ahmad dan perhatian orang di sekelilingnya. Dia seorang kanak-kanak yang bijak, cergas, dan sentiasa sopan kepada semua orang. Rakan-rakan sekerja Ahmad di balai polis juga menganggap Aina seperti anak dan cucu mereka sendiri, sering datang melawat dan membawa hadiah-hadiah kecil. Setiap kali Ahmad terpaksa bekerja shift malam, Makcik Salmah, jiran sebelah rumahnya, sentiasa sudi menjaga Aina, menganggapnya seperti cucu sendiri. Tetapi, hidup tidak pernah menjadi jalan yang lurus. Ketika Aina berusia 10 tahun, tragedi pertama berlaku. Hari itu, Aina bersama rakan-rakan sekelasnya menyertai lawatan sambil belajar ke Taman Negara.
Tahu bahawa ini adalah kali pertama anaknya pergi jauh tanpanya, Ahmad telah menyediakan segalanya dengan teliti. Daripada pakaian tebal, ubat nyamuk, sehinggalah kamera kecil untuk Aina merakam detik-detik indah. Pagi itu, ketika menghantar Aina menaiki bas, Ahmad merasakan satu perasaan tidak sedap hati yang aneh. Dia memeluk anaknya erat, berpesan satu persatu. Aina kena jadi anak yang baik, dengar cakap cikgu, jangan lari-lari ya. Ayah akan jemput Aina di sekolah pukul 5 petang nanti. Aina tersenyum ceria, melingkarkan tangannya di leher Ahmad. Baik ayah, Aina janji akan jadi anak yang baik. Melihat bas itu hilang di selekoh jalan, Ahmad mengeluh. Dia tidak faham mengapa hatinya masih resah, seolah-olah sesuatu yang buruk akan berlaku. Pada pukul 3 petang, ketika Ahmad sedang duduk di pejabatnya, meneliti beberapa fail kes, telefonnya tiba-tiba berdering. Melihat nama guru kelas Aina tertera di skrin, satu perasaan cemas tiba-tiba mencengkam hatinya. "Hello?" Suara cemas guru itu kedengaran. "Encik Ahmad, bas budak-budak kemalangan dalam perjalanan pulang. Aina sedang dibawa ke Hospital Kuala Lumpur. Encik datang segera." Seluruh tubuh Ahmad terkejut. Telefon di tangannya hampir terlepas. Seketika, dunia seakan-akan runtuh di bawah kakinya. Tanpa berfikir panjang, Ahmad meluruh keluar dari pejabat, memecut motosikelnya seperti orang gila ke hospital. Sepanjang perjalanan, imej Aina terus bermain di fikirannya. Senyuman cerianya pagi tadi, mata berbinarnya yang penuh teruja. Ketakutan yang amat sangat mencengkam jantungnya. Apabila tiba di hospital, suasana kelam kabut menyambutnya. Ramai ibu bapa menangis panik, kanak-kanak yang cedera dibawa masuk ke wad kecemasan. Dia mencari Aina seperti orang gila di tengah-tengah orang ramai. Dan kemudian dia melihat anak perempuannya. Aina terbaring kaku di atas pengusung, mukanya pucat, darah mengalir dari luka di dahinya. Matanya yang jernih kini terpejam rapat. Ahmad rebah di sebelahnya, air mata berlinangan. "Aina, anak ayah ada di sini, buka mata tengok ayah." Tetapi Aina tidak menjawab. Para dokter bergegas menolak pengusung itu ke dalam bilik kecemasan. Ahmad hanya mampu melihat dengan tidak berdaya, putus asa. Jantungnya seolah-olah diremuk. Adakah ini harga yang perlu dibayarnya untuk kebahagiaan singkat yang dia miliki? Jam-jam berikutnya terasa seperti berabad-abad. Ahmad duduk di luar bilik bedah, kedua-dua tangannya digenggam erat, cuba menahan emosi. Dia pernah berdepan dengan penjenayah paling berbahaya, pernah menyaksikan banyak kes tragis, tetapi tidak pernah dia merasa selemah ini. Seketika kemudian, pintu bilik kecemasan terbuka. Seorang doktor keluar dengan wajah yang serius. "Encik waris kepada Aina?" Ahmad bingkas bangun. "Ya doktor, macam mana dengan anak saya? Dia selamat?" Doktor itu mengeluh. "Kami dah cuba sedaya upaya. Buat masa sekarang, Aina sudah melepasi tahap kritikal. Tapi, dia teragak-agak. Ahmad merasakan jantungnya jatuh ke jurang. Tapi apa doktor? Tolong beritahu saya. Anak saya akan..." "Kami tak boleh pastikan. Hentakan yang terlalu kuat telah menyebabkan kecederaan serius pada otaknya. Kami perlu pantau lagi. Tapi, ada kemungkinan besar dia tidak akan sedar semula." "Tidak akan sedar semula." Ahmad terundur selangkah, terasa seperti semua udara disedut keluar dari paru-parunya. Dia berpaut pada tepi kerusi, cuba untuk tidak rebah. Tak mungkin," bisiknya. Air mata mengalir di pipi. "Aina akan sedar, dia pasti akan sedar." Sepanjang hari-hari berikutnya, Ahmad tidak berganjak dari hospital walau seminit. Dia menggenggam erat tangan anak perempuannya, membisikkan cerita-cerita yang pernah mereka kongsi. Dia menyanyikan lagu-lagu kegemaran Aina. Dia berjanji, jika Aina sedar, mereka berdua akan pergi melancong ke tempat-tempat yang Aina selalu impikan. Tetapi Aina masih tidak sedarkan diri. Seminggu berlalu.
para doktor mula berbincang tentang menghentikan mesin sokongan hayat. Pada hari itu, Ahmad dipanggil ke bilik ketua jabatan. "Encik Ahmad, kami dah cuba sedaya upaya, tapi mungkin Encik perlu bersedia dari segi mental." Ahmad menggenggam tangannya menjadi penumbuk. Dia menggelengkan kepala, air mata jatuh berlinangan. "Tidak, saya tak benarkan. Aina akan sedar. Saya percaya dia akan sedar." Dokter itu memandangnya dengan penuh simpati. "Kami akan terus pantau beberapa hari lagi, tapi Encik mesti bersedia untuk kemungkinan terburuk." Ahmad kembali ke bilik Aina, memandang anak kecilnya terbaring kaku di atas katil, dikelilingi wayar dan mesin. Hatinya remuk. Dia menunduk, merapatkan bibirnya ke telinga anaknya. "Aina, ayah ada di sini. Aina kena bangun. Kita ada banyak lagi perkara yang belum kita buat bersama. Aina ingat tak, ayah dah janji nak bawa Aina ke Gua Tempurung. Aina kena bangun untuk kita tunaikan janji tu." Di luar tingkap, cahaya lampu jalan senyap menerangi bilik hospital. Malam ini, adakah keajaiban akan berlaku? Sepanjang malam itu, Ahmad tidak meninggalkan katil Aina. Dia menggenggam erat tangan kecil anak perempuannya, merasakan kehangatan yang masih tersisa. Setiap saat yang berlalu, harapan dalam dirinya semakin menipis. Juru rawat bergilir-gilir memeriksa. Kadang-kadang mereka menasihatinya dengan lembut untuk berehat seketika. Tetapi bagaimana Ahmad boleh terlelap apabila anaknya terbaring kaku begitu? Setiap detik menjadi satu penyiksaan. Setiap degupan jantung Aina yang lemah dari monitor membuatkannya sesak nafas. Doa-doa terus berulang di dalam fikirannya seperti musik tanpa henti. Doktor telah mengatakan keadaan Aina sangat kritikal. Kecederaan yang terlalu parah mungkin menyebabkan dia tidak akan sedar semula. Tetapi Ahmad tidak boleh dan tidak mau menerima hakikat itu. Dia tidak percaya takdir boleh sekejam itu merampas Aina daripadanya. Awal pagi keesokan harinya, ketika sinaran matahari pertama menembusi tingkap hospital, satu keajaiban berlaku. Jari kecil Aina bergerak perlahan. Ahmad merasakan pergerakan lemah itu. Serta-merta dia terkejut, menahan nafas, matanya terpaku pada tangan anaknya. "Aina, Aina, dengar ayah tak?" bisiknya, suaranya bergetar kerana terharu. Satu saat, 2 saat, kelopak mata Aina bergerak sedikit. Dan kemudian, dalam penantian yang mendebarkan, dia perlahan-lahan membuka matanya. Cahaya dari tingkap membuatkan Aina berkelip beberapa kali. Dia memandang siling, matanya kabur seolah-olah tidak faham apa yang sedang berlaku. Ahmad segera menunduk, memegang erat tangan anaknya. "Aina, Aina dah sedar. Aina tahu tak betapa risaunya ayah?" Tetapi Aina tidak terus menjawab. Dia memandangnya, kekeliruan jelas terpancar di matanya. "Ayah?" Aina bersuara lemah, seperti hembusan nafas. Jantung Ahmad tersentak. Dia mengangguk, matanya merah kerana gembira. "Ya, ini ayah sayang." Tetapi sejurus selepas itu, Aina mengerutkan dahinya, suaranya bergetar. "Pakcik ini siapa?" Masa seakan-akan terhenti. Ahmad terasa seperti baru sahaja ditumbuk kuat di dada. Dia tidak dapat bernafas, tidak percaya dengan apa yang baru didengarinya. "Aina, Aina tak kenal ayah?" Gadis kecil itu memandangnya, matanya asing dan penuh ketakutan. Saya tak tahu, saya tak ingat apa-apa." Ahmad terundur sedikit, kepalanya pening, segalanya hancur berkecai. Doktor dan jururawat bergegas datang memeriksa keadaan Aina, tetapi Ahmad tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan. Telinganya berdengung, jantungnya berdengup tidak tentu arah. Amnesia selepas trauma kepala. Doktor telah memberi amaran perkara ini mungkin berlaku, tetapi dia tidak pernah menyangka ia akan menjadi kenyataan. Aina, anak perempuan yang dicintainya lebih daripada segalanya, anak yang telah membawa cahaya ke dalam hidupnya, kini tidak mengenalinya. Ahmad terasa seperti jatuh ke dalam lubang yang tidak berdasar.
Hari-hari berikutnya adalah satu perjuangan yang penuh dengan air mata. Ahmad tidak berputus asa. Dia dengan sabar berada di sisi Aina, menceritakan kenangan-kenangan indah yang pernah mereka lalui. Dia membawa gambar-gambar, mainan kegemaran Aina, berharap sesuatu di dalam minda Aina akan mengenalinya. Tetapi Aina hanya memandangnya dengan pandangan asing. Setiap kali begitu, hati Ahmad bertambah sakit, tetapi dia tidak boleh berhenti. Dia tahu Aina masih ada di situ, di suatu tempat di sebalik kabus ingatan itu. Kemudian, pada suatu petang, ketika mereka berdua sedang duduk di bangku di taman hospital, Aina tiba-tiba bersuara. "Pak Cik?" Ahmad terhenti. "Ya, Aina?" Aina memandangnya, matanya yang jernih seakan-akan ada sesuatu yang bersinar. "Saya rasa macam saya pernah janji sesuatu dengan Pak Cik, tapi saya tak ingat apa." Jantung Ahmad berdegup kencang. Dia cuba menenangkan suaranya. "Aina ingat apa-apa tentang Gua Tempurung tak?" Mata Aina berkelip-kelip. "Gua Tempurung? Gua tu ke?" "Ya," Ahmad mengangguk. Air mata hampir menitis. Sebelum Aina kemalangan, ayah dengan Aina dah janji nak pergi melawat Gua Tempurung sama-sama. Aina terdiam seketika, kemudian dia mendongak, matanya bersinar dengan cahaya yang sudah lama tidak dilihat oleh Ahmad. "Boleh kita pergi ke? Saya rasa dah sihat sikit." Ahmad hampir menangis. Dia memeluk Aina erat, merasakan kehangatan yang biasa dirasanya dari anak perempuannya. "Boleh sayang, kita akan pergi sebaik sahaja dokter benarkan." Hari-hari berikutnya, Ahmad mula merancang perjalanan mereka. Dia mencari laluan paling selamat, menempah hotel dengan kemudahan yang lengkap. Apa yang dia mahukan sekarang adalah menunaikan janjinya kepada anaknya dan yang lebih penting, mengembalikan ingatannya. Akhirnya, hari Aina dibenarkan keluar dari hospital tiba. Pagi itu, Ahmad dengan cermat membantu Aina turun dari katil, memakaikannya jaket kegemarannya. Aina memegang tangannya dan tersenyum kecil. "Ayah, jom kita pergi." Panggilan ayah itu membuatkan Ahmad terharu. Walaupun Aina belum pulih ingatan sepenuhnya, perubahan kecil ini sudah cukup untuk memberikannya harapan. Dalam penerbangan ke Ipoh, Aina duduk di tepi tingkap, memandang awan gebu di luar. "Ayah, saya rasa macam ada sesuatu yang biasa sangat dengan tempat ni, tapi masih tak dapat ingat." Ahmad mengusap lembut tangan anaknya, tersenyum penuh keyakinan. "Tak apa sayang, nikmati saja perjalanan ni, semuanya akan baik-baik saja." Aina mengangguk, matanya penuh keterujaan. Mereka berdua tidak tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ia akan menjadi kunci yang membuka kebenaran tentang masa lalu. Satu kebenaran yang Ahmad sendiri tidak pernah sangka. Pesawat mendarat di lapangan terbang Sultan Azlan Shah, Ipoh, di bawah cahaya keemasan senja. Aina teruja melihat keluar tingkap, matanya yang bulat bersinar dengan rasa ingin tahu dan gembira. Ahmad mengusap lembut tangan anaknya ketika mereka menuruni tangga pesawat, menarik nafas panjang, menghirup udara segar yang membawa sedikit bau tanah selepas hujan. Ini kali pertama Aina menjejakkan kaki ke sini, tetapi dia merasakan sesuatu yang sangat biasa, satu hubungan aneh yang dia sendiri tidak dapat jelaskan. "Macam mana? Okey tak?" Ahmad bertanya lembut. Aina mengangguk, tersenyum. "Okey ayah, Aina gembira sangat." Mereka berdua segera mengambil bagasi dan menaiki teksi ke hotel yang terletak berhampiran kawasan Gua Tempurung. Sepanjang perjalanan, Aina tidak henti-henti bertanya tentang perkara menarik di situ, tentang gua-gua yang megah, tentang sungai-sungai bawah tanah yang pernah diceritakan oleh Ahmad. Apabila tiba di hotel, Aina terus berlari ke balkoni, memandang pemandangan di sekeliling. Jauh di sana, barisan bukit batu kapur yang menghijau kelihatan megah. Di bawah cahaya senja, pemandangan itu menjadi begitu misteri dan indah. "Cantiknya ayah!" Aina bersorak. Ahmad tersenyum, tetapi di dalam hatinya ada sesuatu yang mendesaknya. Perjalanan ini bukan sahaja untuk menunaikan janji kepada Aina, ia juga untuk mencari semula ingatan anaknya yang hilang.
Malam itu, mereka berdua duduk bersama di restoran hotel, menikmati makanan istimewa tempatan. Ayah, esok kita nak pergi mana dulu? Aina bertanya sambil mengunyah kari pap. Esok kita akan ke Gua Tempurung. Itu gua terbesar di semenanjung Malaysia. Aina suka tak? Mata Aina bersinar. Suka sangat, tapi rasanya Aina lagi suka Taman Negara. Ahmad sedikit terkejut. Kenapa Aina lagi suka Taman Negara? Aina menongkat dagu berfikir. Tak tahulah, cuma rasa macam ia sangat istimewa. Macam Aina pernah dengar tentangnya di mana-mana. Ahmad memandang anak perempuannya. Hatinya dilanda perasaan terharu yang sukar digambarkan. Mungkin jauh di dalam bawah sedarnya, ingatan Aina masih ada. Dia hanya perlu mencari cara untuk membangkitkannya semula. Pagi keesokan harinya, Ahmad dan Aina bertolak ke Gua Tempurung. Di atas bot kecil yang meluncur perlahan di atas sungai, Aina tekun memperhatikan pemandangan di kedua-dua tebing. Barisan bukit batu kapur yang megah, pokok-pokok hijau yang memantulkan bayang di permukaan air yang jernih. Apabila bot menghampiri mulut gua, angin sejuk bertiup keluar dari dalam perut bukit, membawa bau tanah dan batu yang khas. Aina menggigil sedikit. Kenapa ni sayang? Ahmad bertanya bimbang. Aina menggelengkan kepala. Tak ada apa, ayah. Cuma rasa pelik sangat, macam Aina pernah ke sini dulu. Ahmad mengusap lembut tangan anaknya. Hatinya tiba-tiba merasakan satu firasat aneh. Apabila bot perlahan-lahan masuk ke dalam gua, bongkah-bongkah stalaktit dan stalagmit gergasi muncul di hadapan mata, berkilauan di bawah cahaya lampu suluh pemandu pelancong. Aina melihat sekeliling, matanya terbeliak kagum. Tetapi kemudian, dia tiba-tiba terhenti. Ayah! Ahmad menoleh. Kenapa sayang? Aina menuding ke arah sebuah dinding batu besar, di mana terdapat satu tulisan yang sangat lama, hampir terhakis oleh masa. Tengok tu, ayah. Tulisan apa tuh? Ahmad mengerutkan dahi, melangkah lebih dekat. Di bawah cahaya lampu suluh, tulisan itu perlahan-lahan menjadi jelas. FT 2013. Di bawah tulisan itu, terdapat simbol bintang kecil. Jantung Ahmad terasa seperti terhenti seketika. FT, inisial ini? Aina memandangnya, matanya berbinar. Ayah, saya rasa biasa sangat dengan tulisan ni. Satu kejutan elektrik mengalir di tulang belakang Ahmad. Dia teringat nama yang telah coba dilupakannya selama ini, Farah. Sejak saat itu, segalanya mula berputar di kepala Ahmad. Pelbagai soalan muncul. Mengapa Aina merasa biasa dengan tempat ini? Apa makna tulisan itu? Adakah ia berkaitan dengan masa lalu yang telah cuba dikuburkannya? Malam itu, selepas Aina tidur, Ahmad senyap-senyap membuka komputer ribanya dan mula membuat carian. Dia mencari semua maklumat yang berkaitan dengan Gua Tempurung, tentang orang-orang yang pernah tinggal atau bekerja berhampiran kawasan itu. Sebahagian daripada dirinya memberitahunya bahawa masa lalu Aina dan mungkin juga masa lalunya mempunyai kaitan dengan tempat ini. Selepas beberapa jam mencari, sebuah artikel berita lama tiba-tiba menarik perhatiannya. Kemalangan misteri di Perak pada tahun 2013, seorang wanita hilang tanpa jejak. Mata Ahmad terbeliak. Dia membaca kandungan artikel itu dengan pantas, setiap perkataan seolah-olah mencekik lehernya. Wanita itu bernama Farah binti Tahir, 27 tahun, berasal dari Johor, telah hilang secara misteri ketika menyertai lawatan ke Perak. Saksi terakhir yang melihatnya adalah pada malam 12 Jun 2013, berhampiran kawasan Gua Gelap. Pihak berkuasa telah menjalankan operasi mencari, tetapi tidak menemui sebarang jejaknya. Yang anehnya, beberapa hari sebelum itu, penduduk tempatan mendakwa melihatnya mendukung seorang bayi yang baru lahir. Bayi itu kemudiannya turut hilang bersamanya. Ahmad terasa seluruh tubuhnya sejuk. Farah, seorang bayi baru lahir. Aina lahir pada tahun 2013. Semua kepingan teka-teki itu perlahan-lahan bercantum. Ahmad terdiam memandang skrin. Adakah Farah ibu kandung Aina?
Adakah dia yang telah meninggalkan Aina di lorong gelap pada malam itu? Jika ya, mengapa? Ahmad memejamkan matanya, menggenggam tangannya erat. Masa lalu yang telah cuba dilupakannya, kini kembali, memaksanya berdepan dengan kebenaran. Dia tahu dia tidak boleh berhenti, kerana kali ini dia bukan sahaja mencari ingatan untuk Aina, tetapi juga mencari jawapan untuk dirinya sendiri. Ahmad terdiam di hadapan skrin komputer. Matanya masih terpaku pada artikel berita lama itu. Jantungnya berdegup kencang, fikirannya berkecamuk. Nama Farah binti Tahir, wanita yang hilang secara misteri di Perak pada tahun 2013. Aina lahir pada tahun 2013. Keterangan saksi tentang seorang wanita mendukung bayi. Segalanya seolah-olah bercantum menjadi sebuah gambaran yang dia tidak bersedia untuk hadapi. Adakah Aina anak kandung Farah? Jika ya, mengapa Farah meninggalkannya? Apa yang telah berlaku di Perak pada malam itu? Ahmad menarik nafas dalam-dalam, cuba menenangkan diri. Dia tahu dia tidak boleh mengabaikan perkara ini. Dia perlu mencari kebenaran. Pagi keesokan harinya, ketika Aina masih tidur, Ahmad meninggalkan hotel dan memandu ke balai polis daerah untuk mencari maklumat. Dia menunjukkan kad kuasanya dan meminta untuk melihat semula fail kes kehilangan pada tahun itu. Pegawai yang bertugas, seorang lelaki pertengahan umur dengan mata yang tajam, memandangnya seketika sebelum berkata perlahan, "Kes tu dah lebih 10 tahun, Tuan. Waktu tu kami dah cari merata-rata, tapi tak ada sebarang jejak. Tak ada petunjuk, tak ada saksi yang boleh dipercayai." "Saya faham," kata Ahmad, "tapi mesti ada sesiapa yang masih ingat." Sesiapa yang berhubung dengannya? Penduduk tempatan mungkin. Pegawai itu berfikir sejenak, kemudian mengangguk dan membawa Ahmad ke sebuah bilik arsip. Dia membuka sebuah kabinet besi dan mengeluarkan satu fail yang sudah kekuningan di mamah usia. "Ini saja yang tinggal, tapi saya beritahu awal-awal, kes ni dah lama ditutup. Kalau tuan nak korek balik, bersedialah, mungkin tak akan jumpa apa-apa." Ahmad mengambil fail itu, merasakan satu perasaan seram sejuk menjalari tulang belakangnya. Malam itu, selepas Aina tidur, Ahmad senyap-senyap membuka fail itu. Helaian demi helaian kertas lama dibeleknya di bawah cahaya lampu malap. Laporan saksi, keterangan penduduk tempatan, peta kawasan pencarian. Kemudian, dia berhenti pada satu helaian. Nama saksi, Encik Kasim bin Daud. Pekerjaan, pengemudi bot pelancong. Keterangan, saya ingat malam tu, perempuan tu pergi seorang diri ke gua gelap. Itu tempat yang orang tak berani masuk malam-malam sebab bahaya. Saya dah bagi amaran, tapi dia tak dengar. Dia kata dia ada urusan penting. Bila saya nampak dia balik, bayi yang dia dukung tu dah tak ada. Dia nampak panik sangat, macam baru lepas menangis. Saya ada tanya, tapi dia tak jawab. Esok paginya, dia hilang. Ahmad menggenggam fail itu erat. Gua gelap. Mungkin disitulah tempat Aina dilahirkan. Dia mesti ke sana. Keesokan harinya, Ahmad membawa Aina melawat beberapa tempat pelancongan yang lebih santai pada waktu pagi. Aina kelihatan sangat gembira, tetapi Ahmad masih dapat melihat keraguan di mata anaknya setiap kali dia memandang pemandangan sekeliling. Pada waktu petang, ketika Aina berehat, Ahmad memandu seorang diri ke gua gelap yang terletak jauh di dalam kawasan hutan. Gua gelap bukan destinasi popular seperti Gua Tempurung. Ia lebih liar, jarang dikunjungi orang, terutamanya pada waktu malam, apabila cahaya hampir tidak dapat menembusinya. Dia meletakkan kereta di luar, memandang ke dalam hutan tebal yang mengelilingi pintu masuk gua. Sesuatu di dalam hatinya mendesak dengan kuat. Dia melangkah masuk. Di dalam, gua itu gelap gelita. Ahmad menyalakan lampu suluh. Cahaya malapnya menyinari dinding batu yang dilitupi lumut. Suasana begitu sunyi, sehinggakan dia boleh mendengar nafasnya sendiri. Dia berjalan lebih dalam, perasaan cemas mula menyelubunginya. Tiba-tiba, lampu suluhnya menyinari sesuatu di dinding batu. Satu tulisan tangan yang comot tetapi masih jelas,
Maafkan ibu, ibu tiada pilihan lain. Jantung Ahmad berdegup kencang. Dia menyentuh tulisan itu perlahan, merasakan kesejukan batu. Farah, inilah tempat dia meninggalkan Aina, tetapi mengapa? Jawabannya masih tersembunyi di dalam kegelapan. Apabila Ahmad kembali ke hotel, Aina sedang duduk di atas katil, memandang keluar tingkap. Dia menoleh apabila melihat Ahmad masuk, matanya penuh dengan rasa ingin tahu. Ayah pergi mana? Ahmad duduk di sebelahnya, mengusap lembut rambut anaknya. Ayah ada kerja sikit. Aina penat tak? Aina menggelengkan kepala. Tak, tapi ayah, kenapa? Dia teragak-agak seketika, kemudian berkata perlahan. Aina rasa Aina macam ingat sesuatu. Ahmad tergamam. Aina berkelip-kelip, cuba menyusun kata. Aina tak pasti, tapi masa kita lalu kawasan hutan pagi tadi, Aina rasa macam pernah ada di situ. Macam pernah dengar bunyi air mengalir, pernah sentuh batu-batu tu. Dia memegang kepalanya, mengerutkan dahi. Tapi Aina tak ingat jelas, cuma rasa biasa sangat. Ahmad memandang anak perempuannya, hatinya seperti mahu pecah. Mungkin Aina sudah mula mengingati sesuatu, tetapi itu juga bermakna apa yang bakal berlaku mungkin tidak mudah. Dia menarik nafas dalam-dalam, coba menenangkan suaranya. Tak apa sayang, semuanya akan jadi jelas nanti. Aina mendongak memandangnya, matanya yang jernih penuh dengan kepercayaan. Ayah, kalau Aina ingat semuanya nanti, ayah masih akan ada dengan ayah kan? Ahmad memeluk Aina erat, suaranya tersekat. Tak kira Aina ingat atau tidak, tak kira apapun yang berlaku, ayah akan sentiasa jadi ayah Aina. Di luar tingkap, malam mula berlabuh, tetapi di dalam hati Ahmad, cahaya harapan masih menyala terang. Esok, dia dan Aina akan kembali ke gua gelap, dan kali ini dia tidak akan pulang tanpa menemui kebenaran. Pagi keesokan harinya, Ahmad bangun awal. Dia membancuh secawan kopi pekat, berdiri di tepi tingkap, memandang langit perak yang mula cerah. Hari baru bermula, tetapi hatinya terasa berat. Hari ini, dia dan Aina akan kembali ke gua gelap. Aina masih belum pulih ingatan sepenuhnya, tetapi cebisan-cebisan memori dalam dirinya sudah mula muncul. Ahmad tidak tahu apa yang akan ditemuinya di sana, tetapi dia tahu hanya kebenaran yang dapat membebaskan anaknya daripada bayang-bayang masa lalu. Dia menoleh memandang Aina yang masih nyenyak tidur. Cahaya pagi yang lembut menyinari wajah polos itu membuatkan hati Ahmad tersentuh. Apapun hasil pencarian ini, walau sesakit manapun kebenarannya, dia akan sentiasa berada di sisi anaknya. Mereka berdua bertolak sejurus selepas sarapan. Di dalam kereta, Aina tidak banyak bercakap, tetapi Ahmad dapat melihat ketegangan di matanya. Ayah, Aina tiba-tiba bersuara. Ya, sayang. Ahmad menoleh memandang anaknya. Kalau Aina ingat semua benda, tapi Aina tak suka apa yang Aina ingat tuh, macam mana? Ahmad mengusap lembut tangan Aina, suaranya hangat. Tak kira apa yang Aina ingat, tak kira macam manapun masa lalu tu, ayah tetap ada dengan Aina. Tak ada apa yang akan berubah. Aina memandangnya, matanya yang jernih, kemudian mengangguk. Baik ayah. Tetapi jauh di dalam hati, Ahmad tahu Aina sedang risau, sama sepertinya. Apabila mereka tiba di gua gelap, matahari sudah mula meninggi, sinarnya menembusi rimbunan pokok, mencipta jalur-jalur cahaya di atas tanah. Ahmad memandang pintu masuk gua, hatinya tiba-tiba dilanda keresahan. Malam tadi, ketika dia datang seorang diri, tempat ini sunyi menyeramkan. Tetapi hari ini, di bawah cahaya matahari, ia kelihatan anehnya indah, seolah-olah menyembunyikan satu rahsia di dalam kegelapannya. Aina berdiri di sebelahnya, memandang tajam ke arah pintu gua. Ayah, Aina takut. Ahmad melutut, memegang tangan anaknya. Ayah ada di sini, kita cuma nak cari jawapan. Tak ada apa-apa. Aina menarik nafas dalam-dalam, kemudian mengangguk. Mereka berdua melangkah masuk bersama.
Di dalam, gua itu masih gelap seperti semalam. Ahmad menyalakan lampu suluh. Cahayanya menyinari dinding batu yang dilitupi lumut. Aina menggenggam erat tangannya. Matanya terbeliak memerhatikan sekeliling. Ayah, rasanya Aina pernah ke sini. Ahmad berhenti. Aina pasti? Aina mengangguk perlahan. Tak pasti, tapi rasa biasa sangat. Mereka terus berjalan lebih dalam. Ahmad sadar mereka telah sampai ke tempat dia menemui tulisan malam tadi. Dia menyuluh lampu ke dinding batu. Maafkan ibu, ibu tiada pilihan lain. Aina melihatnya, matanya terbeliak. Ayah, tulisan nih. Ahmad menahan nafas, menunggu. Aina dengan gemetar menghulurkan tangan menyentuh tulisan itu. Dan kemudian, seolah-olah sebuah pintu di dalam mindanya tiba-tiba terbuka. Aina tercungap-cungap, terundur selangkah. Ayah, Aina dah ingat. Ahmad memegang erat bahu anaknya. Ingat apa, sayang? Aina menarik nafas dalam-dalam. Air mata mula berlinangan. Aina, ibu. Jantung Ahmad seperti terhenti. Ibu mana, sayang? Aina memandangnya, matanya dipenuhi emosi. Ibu Farah. Ingatan yang berkecai di kepala Aina mula bercantum. Dia ingat pernah didukung dalam pelukan seorang wanita. Ingat suara lembut yang mendodokinya tidur. Ingat perasaan hangat apabila dipeluk. Tetapi dia juga ingat malam itu, ibunya menangis. Ibunya membisikkan kata maaf, memeluknya erat sebelum meletakkannya di satu sudut di dalam gua. Kemudian, ibunya pergi. Aina menangis teresa-esa, memeluk Ahmad. Ayah, betul ke ibu tinggalkan Aina? Ahmad memeluk anaknya, hatinya pedih. Ayah tak tahu kenapa ibu buat macam tu, tapi ayah janji kita akan cari kebenarannya. Aina mengangguk. Air matanya masih mengalir. Dan Ahmad tahu, sekarang hanya ada seorang yang boleh memberikan mereka jawaban, Farah, jika dia masih hidup. Sebaik sahaja kembali ke hotel, Ahmad mula mengiasat. Dia menelefon ke Kuala Lumpur, meminta rakan sekerjanya memeriksa maklumat tentang Farah, sama ada dia masih hidup atau benar-benar telah hilang. Selepas sejam menunggu dalam debaran, telefonnya berdering. Suara rakan sekerjanya kedengaran. Ahmad, kau takkan percaya, dia masih hidup. Jantung Ahmad berdebar, tetapi orang di hujung talian teragak-agak. Tapi apa? Ahmad bertanya tidak sabar. Farah ada dalam sebuah pusat pemulihan dadah di Ipoh. Ahmad terdiam. Pusat pemulihan dadah? Farah, gadis yang pernah dicintainya, yang telah melahirkan Aina, kini berada dalam keadaan begitu? Terlalu banyak soalan yang perlu dijawab, tetapi pertama sekali dia perlu menemuinya. Keesokan harinya, Ahmad membawa Aina meninggalkan Perak menuju ke Ipoh. Sepanjang perjalanan yang panjang itu, Aina tidak banyak bercakap. Dia seolah-olah masih belum dapat menerima kebenaran itu sepenuhnya. Akhirnya, apabila kereta berhenti di hadapan pagar pusat pemulihan itu, Ahmad menoleh kepada anaknya, berkata lembut, Aina nak masuk tak? Aina terdiam seketika, kemudian perlahan-lahan mengangguk. Aina nak jumpa ibu. Ahmad menggenggam tangan anaknya. Baik, kita masuk sama-sama. Dia memegang erat tangan Aina, melangkah melalui pintu pagar besi yang sejuk itu, masuk ke dalam. Di sana, wanita yang mereka cari selama ini sedang menunggu, dan kebenaran akhirnya akan terungkap. Ahmad mengusap lembut tangan Aina ketika mereka berdua melangkah melalui pintu pagar besi pusat pemulihan itu. Di hadapan mereka adalah sebuah bangunan lama, dikelilingi oleh dinding yang berlumut, suasana sunyi dan sejuk. Aina berjalan rapat di sebelah Ahmad, nafasnya tercungap-cungap. Dia coba bertenang, tetapi tangan kecilnya menggigil. Ayah, Aina takut. Ahmad menunduk, pandangannya penuh kelembutan. Ayah ada di sini, kita cuma datang untuk cari jawaban. Aina tak perlu risau. Aina mengangguk, tetapi di dalam matanya yang jernih masih ada terlalu banyak keresahan.
seorang kaki tangan pusat itu datang menghampiri, memandang Ahmad dengan berhati-hati. "Encik waris kepada pesakit Farah binti Tahir?" Ahmad menarik nafas dalam-dalam. "Ya, saya nak jumpa dia." Kaki tangan itu mengangguk, membawa mereka berdua lebih dalam. Apabila mereka masuk ke dalam bilik kecil untuk lawatan, Ahmad melihat Farah. Dia kelihatan jauh lebih kurus berbanding kali terakhir Ahmad melihatnya. Kulitnya pucat, matanya cengkung, rambutnya yang kusut diikat ringkas di belakang. Seolah-olah kehidupan telah merosakkannya dengan cara yang tidak dapat dibayangkan oleh Ahmad. Tetapi apabila Farah mengangkat kepala dan melihat Aina, seluruh tubuhnya kaku. Matanya terbeliak, air mata tiba-tiba mengalir. "Aina!" Suaranya bergetar, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aina menyorok di belakang Ahmad, pandangannya bercampur antara takut dan ingin tahu. Dia memandang wanita di hadapannya, tetapi tidak merasakan sebarang hubungan selain daripada cebisan ingatan yang pecah di dalam fikirannya. Ahmad mengusap lembut tangan anaknya, kemudian bersuara, "Farah, kami perlukan jawaban." Farah terdiam seketika, kemudian mengangguk perlahan. "Baiklah." Dia menunduk, kedua-dua tangannya yang kurus digenggam erat. Mungkin dah sampai masanya saya ceritakan semuanya. Farah mula bercerita. Dia lahir dan membesar di Johor dalam keluarga yang miskin. Apabila bertemu Ahmad, dia fikir akhirnya dia telah menemui kebahagiaan. Tetapi hidup tidak pernah semudah itu. Apabila dia mendapat tahu dia mengandung, Farah sangat takut. Ketika itu, Ahmad telah berpindah ke Kuala Lumpur, manakala dia seorang diri bergelut dengan pelbagai tekanan. Dia takut, dia tidak cukup berani untuk memberitahu Ahmad. Tetapi perkara terburuk berlaku apabila dia mendapati dirinya ditipu oleh sekumpulan orang dan dipaksa masuk ke dalam kancah penagihan dada. Pada mulanya hanya pil-pil kecil, hanya untuk membantunya berehat sedikit, tetapi kemudian ia menjadi satu ketagihan. Apabila Aina lahir, keadaan Farah sudah begitu teruk sehingga dia tidak lagi mampu menjaga anaknya. Dia mau melindungi Aina, tetapi dia tidak tahu bagaimana. Pada suatu malam hujan, ketika melarikan diri daripada mereka yang mahu memaksanya kembali ke jalan lama, Farah telah lari ke Perak, tempat yang pernah diimpikannya untuk dilawati semasa kecil. Dia telah mencari perlindungan di gua gelap, tempat yang difikirkannya paling selamat untuk menyembunyikan anaknya, dengan harapan seseorang akan menemuinya dan memberikan Aina kehidupan yang lebih baik. Farah menangis, bahunya yang kurus terhinjut-hinjut. "Saya pengecut, saya tinggalkan anak saya tiada pilihan lain, saya tak nak Aina membesar dalam kehidupan macam saya." Dia memandang Aina, matanya penuh kesakitan. "Ibu minta maaf, Aina. Ibu minta maaf, sayang." Aina berdiri kaku. Dia tidak tahu bagaimana untuk bertindak balas. Dia tidak pernah membayangkan hari ini, tidak pernah menyangka ibu kandungnya mempunyai masa lalu yang begitu menyakitkan. "Ayah," Aina memanggil perlahan, suaranya begitu kecil, hampir tidak kedengaran. Ahmad menunduk, memeluk anaknya dengan lembut. Dia tahu ini terlalu berat untuk Aina fahami serta-merta. Farah mengesat air matanya, memandang terus ke arah Ahmad. Abang yang jaga dia selama nikah. Ahmad mengangguk. "Iya." "Dan apapun yang berlaku hari ini, saya tetap ayah Aina." Farah tersenyum kecil, senyuman yang penuh penyesalan. "Abang dah buat apa yang saya tak mampu buat. Terima kasih, Bang." Ahmad memandangnya, pelbagai emosi berbaur di dalam hatinya. Apapun jua, Farah tetap ibu kandung Aina, dan Aina berhak tahu kebenarannya. Sebelum meninggalkan pusat pemulihan itu, Farah memanggil Aina. Aina teragak-agak seketika, tetapi kemudian melangkah ke hadapan. Farah menghulurkan tangan, menyentuh lembut pipi anaknya. "Ibu tahu, ibu tak layak dimaafkan, tapi kalau Aina boleh, tolong maafkan ibu ya." Aina memandang ibunya lama. Dia belum dapat memahami segalanya, tetapi jauh di dalam hatinya dia tahu wanita ini telah melalui terlalu banyak penderitaan. Dia mengangguk perlahan. "Ibu."
Hanya satu perkataan, tetapi ia membuatkan Farah menangis teresak-esak. Dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur, Aina diam sepanjang jalan. Ahmad tidak memaksanya bercakap. Dia tahu anaknya perlukan masa untuk memahami dan menerima segalanya. Sehinggalah pesawat hampir mendarat, Aina baru bersuara perlahan. "Ayah." Ahmad menoleh, memegang tangan kecil anaknya. "Ya, sayang?" Aina memandangnya. Matanya bersinar dengan cahaya yang belum pernah dilihatnya sebelum ini. "Ayah akan sentiasa jadi ayah Aina, kan?" Ahmad tersenyum, menggenggam erat tangan anaknya. Tak kira apapun yang berlagu, tak kira siapapun Aina, tak kira macam manapun masa lalu Aina, ayah akan sentiasa jadi ayah Aina, tak akan berubah. Aina tersenyum, buat pertama kali selepas beberapa hari. "Aina sayang ayah." Ahmad memeluk anaknya erat, merasakan seolah-olah tiada apa yang lebih penting di dunia ini. Dan buat pertama kalinya selepas bertahun-tahun, dia tahu bahwa masa lalu benar-benar telah tertutup. Lembaran baru dalam hidup mereka telah bermula secara rasmi. Selepas kembali ke Kuala Lumpur, Ahmad perasan Aina banyak berubah. Dia menjadi lebih termenung, kurang bercakap, tetapi di matanya ada satu kematangan yang tidak pernah ada sebelum ini. Ahmad tidak memaksa Aina menceritakan apa yang difikirkannya, dia hanya senyap-senyap berada di sisinya, memberikan kasih sayang dan kesabaran yang sepatutnya diberikan oleh seorang bapa. Suatu malam, ketika mereka berdua duduk di balkoni memandang bandaraya pada waktu malam, Aina tiba-tiba bersuara. "Ayah, ibu boleh balik tak?" Ahmad tidak terkejut dengan soalan itu. Dia tahu lambat laun Aina akan bertanya. Dia mengeluh perlahan, kemudian berkata lembut, "Perkara tu tak mudah sayang. Ibu dah lalui banyak perkara buruk. Untuk mulaikan hidup baru, ibu kena lawan diri dia sendiri dulu." Aina diam, mengangguk. Aina cuma nak tahu, boleh tak Aina jumpa ibu lagi? Ahmad memandang anaknya, melihat jelas pertarungan di dalam hatinya. Dia tidak boleh menghalang Aina bertemu ibunya, tetapi dia juga tidak mahu anaknya menaruh harapan yang terlalu tinggi. Aina boleh jumpa ibu bila-bila masa Aina nak, tapi Aina kena faham, ibu pun perlukan masa untuk berubah. Aina menunduk. "Baik, ayah." Ahmad menghulurkan tangan, mengusap kepala anaknya. Tak kira ibu boleh balik atau tidak, Aina tetap ada ayah. Itu tak akan berubah. Aina tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Ahmad. "Aina tahu, ayah." Pada saat itu, Ahmad merasa lega. Apapun masa lalunya, apapun masa depannya, yang paling penting adalah masa kini, di mana dia dan Aina hidup bahagia bersama. Setahun berlalu, Aina semakin matang, bijak dan lebih yakin. Dia tidak lagi banyak menyebut tentang masa lalu, tetapi Ahmad tahu di dalam hati anaknya, kenangan itu masih ada. Suatu hari, ketika Ahmad sedang menyiapkan sarapan, Aina berlari masuk, wajahnya ceria. "Ayah, ibu hantar surat." Ahmad terhenti. Dia mengambil surat itu dari tangan anaknya, memandangnya dengan pandangan bertanya, "Betulkah ibu yang tulis?" Aina mengangguk, matanya bersinar. "Iya, ibu kata dah tamat program pemulihan dan akan dibebaskan tak lama lagi. Dia nak jumpa Aina." Ahmad memandang anaknya, melihat jelas keterujaan di matanya. Tetapi dia juga merasa bimbang. Adakah Farah benar-benar telah berubah? Adakah dia bersedia untuk memulakan hidup baru? Dia tidak boleh menghalang Aina bertemu ibu kandungnya, tetapi dia perlu pastikan Farah boleh membawa kebaikan kepada anaknya. "Aina nak jumpa ibu." Aina mengangguk tanpa teragak-agak. "Mestilah ayah." Ibu kata dia rindu sangat ke Aina. Ahmad tersenyum nipis. "Kalau macam tu, kita akan jumpa ibu." Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke sebuah kafe kecil, tempat Farah berjanji untuk bertemu. Aina begitu gemetar sehingga tidak dapat duduk diam. Tangannya asyik menggenggam gelas jus oren di hadapannya. "Ayah, Aina risaulah." Ahmad tersenyum, menggenggam tangan anaknya. "Tak apa, ayah sentiasa ada di sini."
Aina mengangguk, kemudian memandang ke arah pintu, di mana satu susuk tubuh yang dikenalinya sedang melangkah masuk. Farah. Dia kelihatan sangat berbeda, tidak lagi kurus dan pucat, sebaliknya kelihatan lebih sehat dan kuat. Tetapi di matanya masih ada keraguan dan kebimbangan. Dia melihat Aina, dan seketika semua emosi seakan-akan pecah. Aina! Aina bangun, melangkah setapak demi setapak ke arah ibunya. Ahmad menahan nafas. Kemudian, tiba-tiba, Aina berlari ke dalam pelukan ibunya. "Ibu!" Farah menangis teresak-esak, memeluk anaknya erat. "Ibu minta maaf. Ibu minta maaf sangat-sangat." Ahmad senyap-senyap memperhatikan babak itu. Hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang akan berlaku pada masa hadapan, tetapi dia tahu Aina telah mendapat jawaban yang dicarinya selama ini. Sejak hari itu, Aina masih tinggal bersama Ahmad, tetapi dia mula kerap bertemu ibunya. Farah bukan lagi wanita lemah seperti dahulu. Dia telah memulakan hidup baru, mendapat pekerjaan yang stabil, dan mencurahkan segala-galanya untuk menebus kesilapannya kepada anaknya. Suatu petang, ketika Ahmad sedang membaca buku di ruang tamu, Aina datang menghampiri, tersenyum nakal. "Ayah, Aina ada benda nak cakap." Ahmad memandang anaknya. "Apa dia, sayang?" Aina melangkah ke hadapan, melingkarkan tangannya memeluk Ahmad. Aina tahu, Aina ada ibu, tapi Aina tetap nak cakap benda ni kat ayah. Dia mendongak, matanya berbinar. Ayah orang yang paling penting untuk Aina. Ayah bukan saja ayah angkat, tapi ayah sebenar Aina. Ahmad terdiam, jantungnya tiba-tiba terasa sebak kerana terharu. Aina tersenyum. Walaupun Aina dah jumpa ibu, walaupun Aina dah ingat masa lalu, ayah tetap orang yang Aina paling sayang, ayah keluarga Aina. Ahmad tidak dapat menahan diri lagi. Dia memeluk anaknya erat. Pada saat itu, dia tahu bahwa semua yang telah dilakukannya, semua tahun-tahun pengorbanannya, adalah sangat berbaloi. Masa terus berlalu, tetapi kasih sayang antara Ahmad dan Aina tidak pernah berubah. Farah telah membina semula hidupnya. Aina juga telah mendapat jawapan yang dicarinya. Tetapi lebih daripada segalanya, Ahmad tahu bahawa walau sesakit manapun masa lalu, walau seberat manapun dugaan takdir, keluarga adalah perkara yang paling penting. Suatu hari, ketika mereka berdua duduk di tepi Taman Tasik Titiwangsa, Aina tiba-tiba menoleh dan berkata, "Ayah, Aina ada satu permintaan." Ahmad tersenyum. "Apa dia, sayang?" Aina menongkat dagu, berfikir, kemudian tersenyum ceria. Aina harap kita akan sentiasa jadi ayah dan anak, walau apapun yang berlaku. Ahmad memandang anaknya, pandangannya penuh kasih sayang. Ayah tak perlu harapkan benda tu, sayang, sebab ia memang dah jadi kenyataan. Aina tersenyum riang, kemudian menyandarkan kepalanya di bahu Ahmad, menikmati petang yang damai di sisi bapa yang paling disayanginya di dunia. 3 tahun kemudian, Aina telah menjadi seorang gadis remaja yang cantik, yakin, dan penuh tenaga. Dia bukan lagi gadis kecil yang takut pada ingatan yang hilang. Kini, Aina adalah seorang gadis yang kuat, tahu siapa dirinya, dan sentiasa menghargai orang yang menyayanginya. Farah, selepas meninggalkan pusat pemulihan, benar-benar telah berubah. Dia memulakan hidup baru, mendapat pekerjaan yang stabil, dan perlahan-lahan membina semula keyakinan dirinya. Walaupun tidak tinggal bersama Aina, dia sentiasa meluangkan masa untuk bertemu anaknya, sedikit demi sedikit menebus masa yang telah hilang. Dan Ahmad tetap menjadi bapa yang setia kepada Aina. Walaupun masa berlalu, walaupun segalanya berubah, hubungan antara mereka berdua tetap kukuh seperti dahulu. Suatu petang, Aina masuk ke dapur, di mana Ahmad sedang sibuk menyediakan makan malam. "Ayah, Aina ada benda nak cakap." Ahmad menoleh, tersenyum. "Apa dia, anak ayah?" Aina menarik nafas dalam-dalam. Aina nak sambung belajar di luar negara. Ahmad terhenti, tangannya masih memegang sendok di atas periuk sup yang sedang mendidih.
Dia tidak terkejut, tetapi dia tidak sangka hari ini akan tiba secepat ini. Aina nak pergi mana? Jepun, Aina tersenyum, matanya bersinar. Aina nak belajar dalam bidang pelancongan. Aina nak bantu lebih ramai orang kenal keindahan Malaysia, macam mana ayah dah tunjukkan keindahan negara kita pada Aina. Ahmad memandang anaknya, hatinya dilanda perasaan yang sukar digambarkan, bangga, gembira, tetapi juga sedikit sayu. Sejak Aina melangkah masuk ke dalam hidupnya, dia sudah terbiasa dengan kehadiran gadis itu setiap hari, terbiasa dengan gelak tawa dan cerita-cerita riuh selepas pulang dari sekolah. Tetapi kini, gadis kecil itu sudah dewasa, sudah punya impian dan cita-cita sendiri. Aina dah fikir betul-betul. Ahmad bertanya, suaranya tenang dan hangat. Aina mengangguk pasti. Dah ayah, Aina tahu ia akan jadi susah, tapi Aina nak coba. Aina nak keluar tengok dunia, nak belajar lebih banyak. Dan yang paling penting, Aina nak buat sesuatu yang bermakna. Ahmad tersenyum. Anaknya benar-benar telah matang. Dia melangkah menghampiri, mengusap lembut kepala Aina. Kalau itu yang Aina nak, ayah akan sentiasa sokong. Mata Aina bersinar. Betulkah ayah? Ahmad mengangguk. Mestilah, ayah akan sentiasa ada di belakang Aina, sentiasa jadi penyokong nomor 1 Aina. Aina memeluknya erat. Terima kasih ayah, ayah memang yang terbaik. Pada hari Aina bertolak, Ahmad berdiri di lapangan terbang, memerhatikan anaknya dengan senyuman bangga. Jaga diri baik-baik, selalu telpon ayah ya. Aina tersenyum, memeluk Ahmad sekali lagi. Aina akan rindu ayah sangat-sangat. Ahmad tersenyum kecil. Ayah pun. Aina menoleh kepada Farah, ibunya yang kini telah menemui ketenangan dalam hidup. Ibu jaga diri ya, nanti bila Aina balik, kita jumpa lagi. Farah menahan air mata, mengangguk. Ibu janji. Aina melambai, kemudian menarik bagasinya dan melangkah masuk ke balai pelepasan. Ahmad terus memperhatikan, sehinggalah susuk tubuh anaknya hilang dari pandangan. Hatinya terasa sedikit kosong, tetapi juga penuh dengan harapan. Dia tahu ini bukan perpisahan, tetapi hanya satu permulaan baru. 3 tahun kemudian, pada suatu petang, Ahmad sedang duduk di kafe kegemarannya, membelek halaman buku. Teleponnya tiba-tiba berdering. Dia melihat skrin, nama Aina tertera. Dia tersenyum, menekan butang jawab. Ayah, Aina ada berita baik. Suara Aina penuh keterujaan. Ahmad ketawa. Apa dia sayang? Aina dah tamat belajar dan Aina akan balik Malaysia untuk kerja. Ahmad terhenti, jantungnya berdegup lebih laju. Betul ke ni? Ya ayah, Aina rindu Malaysia, rindu ayah, rindu semua orang. Aina nak balik untuk bina kerjaya di tanah air sendiri. Ahmad merasakan kegembiraan yang tidak terhingga. Dia memandang ke langit di luar. Cahaya senja yang keemasan seolah-olah mewarnai seluruh bandar. Kalau macam tu, ayah tunggu Aina balik ya. Aina ketawa di hujung talian. Ayah jaga kesihatan tahu, beberapa hari lagi Aina sampai. Ahmad mengangguk, suaranya yang tenang seperti satu janji. Ayah sentiasa tunggu. Pada hari Aina kembali, lapangan terbang sesak dengan orang ramai, tetapi Ahmad hanya nampak seorang sahaja. Aina melangkah keluar, lebih ceria dari sebelumnya. Gadis kecil dahulu kini telah menjadi seorang wanita dewasa yang kuat dan yakin. Tetapi bagi Ahmad, Aina tetap anak kecil yang didakapnya pada malam hujan bertahun-tahun dahulu. Aina berlari dan memeluk Ahmad erat. Ayah, Aina dah balik. Ahmad tersenyum memeluk anaknya erat. Selamat pulang ke rumah sayang. Dan kali ini, mereka tahu mereka akan sentiasa bersama. Kerana, walau kemanapun mereka pergi, walau berapa tahun pun berlalu, keluarga adalah satu-satunya tempat yang tidak akan pernah berubah. Kisah Ahmad dan Aina bukan sahaja satu perjalanan mencari semula ingatan, tetapi juga kisah tentang kasih sayang seorang bapa, ketabahan dan kemaafan.
Daripada seorang anak yang ditinggalkan dalam kegelapan malam, Aina bernasib baik menemui seorang bapa yang sanggup berkorban segalanya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Tetapi kebahagiaan tidak pernah datang dengan mudah. Mereka berdua terpaksa berdepan dengan cabaran, kesakitan, dan kebenaran pahit tentang masa lalu. Ahmad telah mengajar kita bahwa keluarga bukan hanya tentang pertalian darah, tetapi tentang kasih sayang dan ikatan. Seorang bapa tidak semestinya orang yang melahirkan, tetapi orang yang sanggup melalui segala badai untuk melindungi anaknya. Aina mengajar kita bahwa kematangan tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari cara kita berdepan dengan masa lalu. Walaupun pernah hilang ingatan, walaupun pernah keliru, dia telah bangkit dengan kuat dan menemui dirinya sendiri. Farah mengingatkan kita bahwa semua orang boleh melakukan kesilapan, tetapi jika kita tahu bagaimana untuk bangkit, berubah dan memperbaikinya, masih ada peluang. Akhir sekali, kisah ini adalah pesanan bahwa kasih sayang mampu menyembuhkan segalanya. Semoga kisah ini telah memberikan Anda detik-detik yang mendalam dan bermakna. Semoga Anda sentiasa menghargai orang yang Anda sayangi, menemui kegembiraan dalam hidup, dan sentiasa teguh berpegang pada kepercayaan terhadap kasih sayang. Hai semua! Saya teringin nak tahu, Anda semua yang sedang menonton atau mendengar ini dari mana ya? Boleh kongsikan di ruangan komen? Apa pendapat Anda tentang cerita yang saya kongsikan sebentar tadi? Saya harap ia sedikit sebanyak memberi makna kepada Anda. Apapun, saya doakan semoga Anda semua, di mana jua Anda berada, sentiasa dalam keadaan baik, sehat sejahtera, dan dilindungi daripada segala bahaya. Semoga kita semua sentiasa dalam keadaan aman dan tenang. Akhir sekali, jika Anda sendiri mempunyai kisah atau pengalaman menarik untuk diceritakan, jangan segan silu untuk berkongsi bersama kami semua di bawah. Mana tahu, cerita Anda pula yang akan memberi inspirasi kepada orang lain. Jaga diri semua.